Baiklah saudara, Nasional 5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Kita mulakan ke Sarawak bersama Damia Cassandra. Silakan Damia. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sarawak memperuntuk perbelanjaan sebanyak 5.97 bilion ringgit iaitu kira-kira 74% daripada bajet 2016 negeri itu bagi menampung perbelanjaan pengurusan. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin berkata bajet Sarawak 2016 adalah berasaskan pembangunan dan luar bandar dalam usaha untuk mencapai kemajuan yang lebih besar serta seimbang di negeri ini. Dalam usaha merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar, Tan Sri Adnan berkata, kerajaan menyediakan peruntukan yang lebih besar berjumlah 2.65 bilion ringgit bagi pembangunan luar bandar, iaitu lebih tinggi berbanding 2.35 bilion ringgit tahun lepas. Ketika membentang bajet 2016 Sarawak pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN ke-17 di Kuching hari ini, peruntukan ini selaras dengan komitmen kerajaan untuk memberi lebih tumpuan kepada program dan projek di kawasan luar bandar. Sementara itu, mengenai prospek pendapatan 2016 hasil negeri, Tan Sri Adnan berkata, dianggarkan sekitar 5.5 bilion ringgit dengan 544 juta ringgit adalah daripada royalti hutan dan premium. Beliau berkata selain itu ialah 440 juta ringgit daripada hasil cukai jualan, termasuk 320 juta ringgit daripada minyak sawit mentah dan minyak isi rong sawit mentah dan 120 juta ringgit daripada loteri. Pendapatan sebanyak 255 juta ringgit dijangka dari air mentah dan royalti pelombongan, sewa tanah dan lain-lain. Untuk hasil bukan cukai, beliau berkata sekitar 4.11 bilion ringgit akan dijana. Ini termasuk 1.58 bilion ringgit daripada pampasan tunai sebagai ganti hak minyak dan gas. Pendapatan bukan hasil dijangka sekitar 11 juta ringgit, terutamanya daripada ganti rugi jumlah tertentu, pelupusan kenderaan dan pemulihan bayaran berlebihan, geran persekutuan dan bayaran balik. Sementara itu, Sarawak mencatat prestasi keuangan yang memberangsangkan dengan jumlah pendapatan negeri melebihi anggaran asal 5.18 bilion tahun ini. Menurut Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin, hasil bagi tahun semasa berjumlah 6.11 bilion ringgit, 18% lebih tinggi dari anggaran asal. Hasil yang lebih tinggi ini diperolehi melalui pampasan tunai terhadap royalti minyak dan gas berjumlah 2.25 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 534 juta ringgit daripada sasaran 1.72 bilion ringgit. Kedua, melalui faedah daripada pasaran kewangan berjumlah 935 juta, meningkat 200 juta daripada 735 juta yang disasarkan. Ketiga, melalui pendapatan daripada dividen sebanyak 1.09 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 335 juta daripada 755 juta ringgit anggaran yang disasarkan. Mengenai pertumbuhan ekonomi negeri, beliau berkata ia akan kekal pada 4% berikutan ketidaktentuan pasaran global, terutama dengan kelembapan di pasaran baru muncul dan harga komoditi yang lemah. Pertumbuhan keluaran negara kesatuan ini pula dijangka menyeluruh dengan sektor perkhidmatan diunjur terus menjadi pemacu utama pertumbuhan. Sekatan masuk ahli Parlimen Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar ke Sarawak malam tadi adalah disebabkan tindakannya yang mengadakan pertemuan dengan anak Ketua Penceroboh Pengganas Sulu Jasal Kiram baru-baru ini. Mengerusi Kelab Penyokong Barisan Nasional Negeri Abdullah Saidul berkata, keputusan tersebut tidak ada kaitan dengan dakwaan Nurul Izzah yang menyatakan kerajaan Sarawak menafikan hak beliau untuk berpolitik di negeri ini. Pelakuan dan tindakan beliau tidak patriotik. So kalau Sabah mengambil tindakan yang sama, apa salahnya kita? Sebab mangsa pencerobohan Sulu di Lahad Datu juga melibatkan salah anak negeri Sarawak, seorang pegawai polis. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-17 di Kuching hari ini.
Abdullah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri SMOP berkata, langkah yang diambil oleh kerajaan negeri adalah setimpal dengan perbuatan naib Presiden PKR itu yang disifatkan tidak patriotik. Sarawak kehilangan seorang wira DSP Michael Padil yang terkorban pada insiden berdarah pencerobohan Sulu Lilahat Datu Sabah 2 tahun lepas. Parti Komponen Barisan Nasional BN Sarawak perlu kekal bersatu bagi memberi kekuatan kepada Ketua Menteri untuk memimpin Sarawak agar terus maju. Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata, hanya dengan bersatu secara minda dan hati akan membolehkan Ketua Menteri mempunyai kekuatan suara untuk menuntut dan melindungi hak-hak Sarawak terutama daripada kerajaan persekutuan. Jelasnya, Ketua Menteri amat mementingkan keperluan rakyat dan banyak polisi dan pendekatan yang diperkenalkan tertumpu kepada manfaat rakyat. Katanya, isu seperti pendidikan, masyarakat Cina dan autonomi yang diperjuangkan tidak akan dapat direalisasikan jika Parti Komponen BN tidak bersatu hati menyokong dan membantu Ketua Menteri. Datuk Amar Abang Johari berucap pada Majlis Makan Malam Penyatuan Minda dan Hati BN di Kuching. Majlis dihadiri pemimpin dan ahli parti PBB, Parti Rakyat Sarawak PRS, Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP. Sementara itu, Presiden PRS Tan Sri Dato' Amar Dr. James Dimumasing berkata, Parti Komponen Barisan Nasional BN harus memegang prinsip You Touch One, You Touch All dan perlu saling melindungi serta mempertahankan parti komponen. Presiden SPDP Datuk Seri Tiong King Seng pula mengingatkan Parti Komponen BN agar tidak mencampuri urusan dan permasalahan parti komponen lain selain mahu setiap permasalahan ditangani secara berdepan dan tidak menikam dari belakang. Manakala Presiden SUPP Senator Datuk Dr. Sim Kue Hian berharap Parti Komponen BN akan membantu SUPP dalam pilihan raya negeri akan datang untuk meraih kepercayaan rakyat. Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR sentiasa melaksanakan pelbagai program kesedaran penggunaan topi geledar yang menepati piawaian yang ditetapkan dalam kalangan penunggang dan pembonceng motosikal. Pegawai JKJR Negeri Sarawak Fauziah Jamil berkata, walaupun ramai pengguna sudah peka terhadap penggunaan topi geledar, namun masih lagi ramai yang tidak peka terhadap piawaian yang diperlukan. Lebih-lebih lagi banyak topi geledar yang dijual di pasaran tidak mendapat perakuan daripada SIRIM. Kalau kita lihat contoh dekat sini ada label not suitable for motorcyclist. Maknanya telah diterangkan bahawa helmet ini tidak sesuai untuk digunakan di jalan raya. Jadi helmet yang merah ni apabila kita melalui proses demonstrasi diketuk dengan menggunakan sebatang rotan danan, ianya akan pecah disebabkan ianya diperbuat daripada plastik. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada Majlis Penyerahan Topi Geledar dan kempen Jalan Raya Daerah Padawan 2015 di Bengoh Padawan Kuching. Tambahnya, golongan remaja antara yang paling ramai menggunakan topi geledar tanpa logo SIRIM kerana ia lebih murah dan mempunyai reka bentuk yang menarik. Kawasan-kawasan rukun tetangga KRT di kawasan daerah Tanjung Manis diseru agar menubuhkan unit skim rondaan sukarela SRS masing-masing bagi meningkatkan tahap keselamatan di kawasan kediaman. Pegawai Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa Serikeh Ahmad Adai memberitahu penubuhan unit-unit rondaan ini sangat penting bagi memastikan tahap jenayah di sesebuah kawasan kediaman dapat dikawal. Penubuhan unit rondaan ini jelasnya akan dapat membantu pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia PDRM terutama dalam usaha pencegahan jenayah harta benda seperti kes pecah rumah dan aktiviti tidak bermoral seperti penagihan dadah. Di Belawai setakat ini terdapat 14 buah KRT telah ditubuhkan dengan 12 daripadanya telah menubuhkan unit SRS masing-masing. Ahmad Adai yang juga Timbalan Ketua Cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB berucap menutup Karnival Sukan KRT Zon Tanjung Manis 2015 di Padang Bola Kampung Jerije. Kita minta mana-mana agensi ataupun jabatan-jabatan kerajaan silalah datang ke kawasan-kawasan seperti kampung ini bagi membantu orang-orang kampung kita untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang sehat macam ni.
Program anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bahagian Sri K itu disertai lebih 500 orang penduduk kampung. Program bertujuan untuk mengeratkan perpaduan di kalangan penduduk setempat selain sebagai medium untuk menjalinkan kerjasama erat dengan agensi-agensi kerajaan swasta dan badan bukan kerajaan NGO. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Lasong Nasional 5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita bersama Adrian di Kota Kinabalu. Silakan.